عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب النظام شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شأن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب مصنف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian. Pertama kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah taala telah bangkitkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita setelah ia menidurkan kita, dan kepadanya lah kita semua akan dibangkitkan. Syukur lagi dan lagi pada Allah SWT. Allah Ta'ala masih kekalkan taufik dan hidayah pada pagi ini. Pertamanya kita dapat mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kita dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang agung, iaitu sembahyang fardu subuh. Dilakukan dengan cara yang disukai oleh Allah. Cara Nabi SAW itu cara berjemaah. Kan? Dalam satu hadis menyatakan, barang siapa yang solat fardu isya secara berjemaah,
maka pahalanya seumpama dia beribadat separuh daripada malam. Dan barang siapa yang solat subuh secara berjemaah, maka ibadah dia melakukan seumpama dia melakukan ibadah sepanjang-panjang malam. Dalam hadis. Syukur pada Allah. Ini adalah pilihan Allah. Kita cuma usaha ikhtiar dia yang tak boleh bagi bekas. Tapi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini Allah Taala telah pilih kita untuk datang ke surau ni. Kan? Kita tak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya serta kekuatan melainkan semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang pagi-pagi ni ada Allah Taala letakkan kat pasar. Kan? Ada yang pagi ni Allah letakkan kat tempat pusat masih lagi di pusat maksiat. Kan? Ada juga yang pagi ni Allah Taala letakkan macam-macam tempat. Tetapi tak tahu apalah kebaikan yang Allah suka kat kita. Kan? Allah Taala telah letakkan kita pada pagi ni di surau ni. Jadi kita syukur banyak. Ini satu nikmat yang sangat-sangat besar. Kan? Tidak ada satu perkara pun yang berlaku di atas dunia ni, di atas muka bumi ni, semuanya dengan izin Allah Taala, baik perkara yang baik, baik perkara yang buruk. Semuanya adalah Allah yang tetapkan. Sebab tu nak terima kasih. Kan? Allah Taala letakkan takdirnya ke atas terhadap diri kita. Allah letakkan kita dekat tempat yang paling Allah suka di atas muka bumi ni, iaitu tempat sujud, masjid ataupun surau. Jadi ini perkara yang kita kena banyak-banyak fikir, renung-renungkan. Punya sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Kita bukanlah orang yang baik sangat. Kan ada lagi orang yang lebih baik daripada kita, tapi Allah nak pilih kita. Kan? Jadi syukurlah pada Allah SWT. Ni semata-mata kasih sayang Allah. Tu dah cakap kasih sayang Allah ni Allah khususkan je. Kan? Murah Allah ni Allah umum, orang kafir pun Allah bagi. Kan? Air pun Allah bagi pada orang kafir. Rezeki pun Allah bagi juga pada orang kafir. Walaupun orang kafir tak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amkan sifat Rahman Allah. Tapi sifat Rahim Allah khususkan untuk orang yang Allah kasih. Jadi kita syukur pada Allah. Hari ini kita termasuk juga golongan orang yang Allah kasih. Ini tanda kasih sayang Allah. Allah bubuh kita di tempat yang Allah suka. Baik. Kemudiannya kita sambung pengajian kita pada kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 45 Jawi. 45 Jawi pada ayat bermula qadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalahan kelakuan manusia. Yang Rumi saya tak perasan siapa ada Rumi. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumin fi daraini amin. Bermula qadar hajat itu, qadar hajat apa? Ini ambil daripada sebelum ni, iaitu daripada doa Nabi SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafan. Artinya, hey Allah, jadikanlah olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada memadai, bahkan sekadar hajat saja. Ini doa Nabi SAW untuk ahli keluarga je. Doa ini sangat-sangat besar bagi keluarga Nabi SAW, iaitu supaya keluarga Nabi SAW itu terpelihara daripada orang yang melampaui batas. Nabi jaga keturunannya. Nabi doa supaya rezeki itu hanya sekadar hajat. Tu kata sekadar hajat. Sekadar hajat tu macam mana? Itu yang ada perbahasan. Sebab tu dia kata apa? Menunjuki oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayugia ataupun tiada patut bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada qadar hajat, kerana tiada ada kebajikan padanya. Pasal qadar hajat itulah pada pagi ni sambung ayat tu, bermula qadar hajat tu. Sebab setiap orang tu lain dia punya qadar dia, tak sama. Setiap daripada kita tak sama qadar dia. Ada yang golongan yang
atasan, golongan pertengahan, golongan bawahan. Itu lain. Sebab tu hajat dia berbeza-beza. Baik, bermula qadar hajat itu bersalah-salahan ia. Tak sama. Tu dia kata bersalah-salahan ia. Dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Sebab masing-masing tak sama dengan kita, tak sama. Kan? Ada yang golongan atas, ada yang golongan sederhana, ada yang golongan yang bawah. Sebab tak sama qadar dia tu. Tetapi yang dipuji, tetapi yang dipuji qadar yang kuat ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Apa yang qadar yang memang sekadar dia buat tu dah tak mengganggu ibadat dia. Dengan qadar yang dia dah ada dah tu dah tak mengganggu ibadat dia. Dia maknanya tak menyibukkan diri dia dengan perkara tersebut. Maknanya sekadar dia cukup. Kan, semua keperluan nafkah dia, apa semuanya yang apa? Yang keperluan untuk diri keluarga dia semua dah cukup. Kan? Dan yang tak mengganggu ibadat dia, itu dia. Kalau ada lebih, itu dah mana lebih. Kalau ada sibuk sehingga tak dapat dia melaksanakan bagi tumpuan pada ibadah, itu salah satu tanda dia telah menuntut akan kelebihan. Dia dah ambil qadar lebih sebenarnya. Dia dah ambil qadar lebih. Sebab tu kata, tetapi yang dipuji qadar yang kuat, ia mengerjakan ibadat dengan sebabnya, dengan sebab qadar tersebut. Adapun yang lebih daripada qadar memadai. Adapun lebih daripada qadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Kalau lebih daripada qadar ni, kita masing-masing tahulah qadar kita berapa. Masing-masing ahli matematik kan. Tiap-tiap bulan dia dah buat kira-kira siap-siap lah. Hutang dia berapa, nak bayar duit makan mak, anak-anak berapa, anak ada 8. 8 tu nak bagi makan macam mana. Kan? Lepas tu hutang piutang dia, segala. Kalau lebih daripada keperluan tu, itu dia kata berlebihan. Itu dia kata qadar lebih. Kalau ngam-ngam cantik tu qadar ni, ataupun lebih sikit tak ada masalah lah. Tapi kalau lebih daripada tu dia panggil qadar yang berlebihan. Pertamanya menyeru kepada maksiat. Apabila berlebihan daripada qadar akan menyeru ia kepada maksiat, tapi tak semestinya. Tapi dia boleh menyebabkan mudah dia nak pergi kepada maksiat. Itu maksudnya. Tak semestinya orang duit banyak pun, berlebih pun dia buat maksiat. Tak semestinya. Kadang-kadang duit banyak dia buat sedekah, dia tak tahu. Kan? Tak semestinya. Tapi mudah. Dia kata menyeru ia kepada maksiat tu mudah untuk ia buat maksiat. Kan duit banyak, panjang langkah Kan? Panjang duit panjang langkah Kan? Isi minyak pun tak main isi RM10, RM20 dah. Dah panjang langkah isi minyak orang mau RM50 paling kurang. Dah isi 50, jauh lah langkah Itu dia kata tu mudah. Mudah untuk dia buat kepada maksiat. Tapi tak semestinya. Maka bahawasanya orang yang kasih lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Tu dia kata tu. Orang yang lebih tu qadar tu, orang yang lebih daripada qadar tu, lebih mudah lagi dia dah buat maksiat daripada orang miskin. Orang miskin tak mampu. Tu dia tertahan. Dia nak buat juga tapi tertahan. Mana selamat lah. Sebab amalan dikira tu apabila berlaku perkara tersebut. Sebab Allah Ta'ala akan kira seseorang itu dia buat buruk apabila berlakunya keburukan tersebut baru Allah kira. Itu rahimnya Allah Ta'ala pada orang beriman ni. Kan? Kalau niat ada nak buat jahat lagi, Allah Ta'ala tak kira lagi. Berlaku kejahatan tersebut baru Allah kira salah. Tetapi kalau kebaikan, sebaik pula punya rahimnya Allah Ta'ala. Tetapi kebaikan kita niat saja pun telah mendapat kebaikan tersebut. Macam malam tadi. Saya niat malam tadi saya nak bangun tahajud. Misal kata. Tengok-tengok sedar dah azan subuh. Kan? Maka kita telah dapat pahala niat bangun tahajud. Dah dapat pahala lah. Niat saja. Makan pun sama. Makan. Kalau kita makan nak niat hilang kenyang,
Tak dapat apa-apa lah, tapi tukar niat tu. Niat tu aku nak makan ni supaya aku kuat beribadat. Dapat pahala dengan makan, niat saja. Mudah untuk dapat pahala. Tapi kejahatan, Allah kira. Berlaku kejahatan tersebut, baru Allah kira. Punya rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia. Sebab tu dia kata, apabila ada lebih daripada qadar itu, mudah untuk dia terjerumus kepada maksiat. Sebab tu apabila orang yang banyak harta ni, libatkan dia dengan agama. Untuk selamatkan dia daripada perkara tersebut, kena libatkan diri dalam pekerjaan agama. Kan panggil dia infak ni. Surau ni perlukan penambahbaikan sikit. Infak sikit. Suruh dia. Gunakan harta dia. Dia dapat kebaikan. Dia terlebih tu kan. Buat apa nak perlu lagi. Parking ni perlu buat parking bertingkat. Ramai mana. Buat parking bertingkat. Kan? Tak ada masalah. Terlebih tu. Jadi dia manfaatkan. Sahabat-sahabat pun, mereka bukannya sikit harta. Semua kaya-kaya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Bukan pada qadar. Lebih daripada qadar. Anak cucu cicit dia pun sampai sekarang merasai kekayaan beliau. Keturunan mereka. Nak bagi tahu kaya. Tapi tak ada satu pun yang Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dia memborosi harta dia tu, dia melampaui harta tu kepada benda-benda maksiat. Semua hartanya dikorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia. Tu tak kata tak salah kalau kadar berlebihan, tapi nak bagi tahu kadar berlebihan tu boleh menyebabkan kita terjerumus kepada kemaksiatan. Kalau kita tak sibuk dengan benda lebih tu tak apa. Ini kita sibuk lebih tu sehingga tak ada masa untuk datang masjid, tak ada masa untuk datang surau. Itu yang masalah. Itu dia kata kadar lebih tu sehingga kita luput akan kepada ibadat. Kalau lebih tak lupa pada ibadat, tak salah pun. Tak salah sebab milikan harta kita cari sumber yang halal, tak ada masalah. Tapi yang salahnya lalai daripada mengingati Allah. Sebab Allah Ta'ala puji ayat sebelum ni, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh jual beli mereka dan mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan sembahyang. Allah puji orang yang sibuk dengan berniaga, walau sibuk macam mana sekalipun, apabila datangnya perintah Allah, sedikit pun dia tidak lalai daripada perintah Allah, dia terus tinggalkan perniagaannya, terus menuju kepada perintah Allah SWT. Allah puji dalam Quran. Allah puji. Macam berlaku lah di tanah Arab pun semua kan. Berlaku di tempat mana-mana perniagaan. Di tanah Arab lah biasa berlaku. Habis masuk azannya semua pergi. Tapi ada juga yang tunggu kedai, ada juga yang sembahyang kat kedai mamalih pergi tu. Ada juga. Itu atas dasar iman ni lah. Apabila itu yang berlaku pada akhir zaman. Apabila amalan agama seseorang tu jauh daripada agama, dia tak dekat pada agama, tu mula dia meringankan hak Allah. Tu yang dia tak faham hak Allah tu. Sehingga dia meringankan hak Allah. Sebab tu perlu keimanan kita ni perlu diusahakan, di-renewkan balik. Sebab tu Nabi kata jaddidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Sebab apa? Nabi dalam hadis Nabi kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini boleh dia bertambah dan boleh dia berkurangan. Apabila berkurangan, itu yang jadi dia meringankan hak Allah. Dia tak merasakan bahawa perintah Allah tu utama bagi dia sendiri. Itu masalah. Itu yang kita minta jauh daripada Allah SWT. Supaya kita rasa ta'zim kepada perintah Allah. Dengar bunyi azan je kita dah tak tentu arah, kita cepat-cepat nak pergi sembahyang berjemaah. Ni orang dah dapat makam ni, dia dah ada mirip-mirip seperti mana salafus soleh. Siapa yang ada kerisauan dengar azannya, dia dah mula risau. Masing-masing tahulah. Kalau dengar azan dia dah risau hati dia. Aku nak kena sembahyang ni. Dia dah risau. Kerisauan dia tu dah ada mirip-mirip seperti mana salafus soleh, iaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah berlaku pada diri sahabat di zaman Nabi SAW. Apabila datangnya perintah Allah, apabila datang lawangan azan, maka mereka mula menggeletar menggigil. Sebab apa? Takut akan perintah Allah SWT. Mereka tak sabar, mereka tinggalkan. Terus pergi kepada
perintah Allah. Ni makam yang tinggi lah. Tu yang kita nak usahakan tu supaya dapat rasa tu. Sekarang tak dapat nak rasa lagi, kena usahakan lagi lah. Dia sebenarnya hubung kait amal ni, hubung kait rapat betul dengan iman. Iman dia kuat, insya-Allah. Kalau iman dia lemah, tu yang dia tak rasa apa. Sampai dia berani meninggalkan perintah Allah, itu iman dia dah mula-mula dah tercabut sedikit. Tu bahaya. Sebab tu setengah ulama juga mengatakan, bagi orang yang melakukan kesalahan tu, yang membuat maksiat tu, dia buat, contohnya dia buat dosa besar, dia berzina, iman dia sebenarnya tercabut sekejap. Kemudian lepas tu istighfar kan. Masa dia buat tu, iman dia tercabut. Sebab apa? Yakin dia pada Allah tak ada. Orang yang faham agama, orang yang yakin pada Allah Ta'ala, pasti dan pasti dia tidak akan buat perkara tersebut. Kenapa dia berani? Sebab dia merasakan Allah tak melihat daripada ketika itu. Jadi iman dia terkeluar sekejap. Lepas tu datang penyesalan. Syaitan dah gembira kan? Bagus. Nafsu pun dah lemah apa semua. Baru syaitan kata bagus, buat lagi. Lepas tu tu yang titik hitam besar telah menitik dekat hatinya. Tu makin lama makin parah. Kalau dia tak pandai nak bendung, sehingga dia mengeluarkan generasi-generasi yang tidak elok. Itu yang kita takut tu, generasi sekarang banyak. Dia punca daripada amalan mak ayah. Apabila mak ayah amalan dia tak berapa elok, maka dia akan menghasilkan generasi-generasi yang tidak elok. Jadi kita kena usahakan nak jaga. Sebab tu Nabi doa untuk pelihara segala doa keturunannya. Supaya keturunannya menjadi orang yang mendirikan sembahyang. Sebab sembahyang itu dapat cegah daripada fasad dan mungkar. Itu yang diterangkan. Yang pertama. Dan setengahnya daripada memelihara daripada maksiat itu bahawa tiada kuasa engkau mengerjakan dia. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu bahawa tiada kuasa engkau mengerjakan dia. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Sebab tu berbanding dengan orang yang ada kuasa tadi, orang yang lebih qadar tadi, dia lebih mudah lagi dia terjerumus kepada maksiat berbanding dengan fakir tadi. Fakir tadi nak buat macam mana? Ada lagi sabar. Sabar tu apa? Dapat lagi ditahan perkara tersebut sebab tak ada. Kalau ada pun tak tahu juga. Sebab tu orang yang miskin ni pun belum tentu lagi mereka ni semuanya elok bagus, tak tentu. Kadang-kadang orang kaya tu lebih baik pula daripada orang miskin. Orang kaya tu tak terkesan langsung dengan harta. Tapi orang yang miskin tu, yang fakir tu, sibuk lagi hati dia dengan dunia. Padahal orang yang kaya tu tak sibuk apa. Setengah-setengah. Begitu. Itu yang bagus lah. Itu kelakuan yang dituntut. Itu amalan yang dituntut. Kelakuan hati tu. Supaya hati dia tak sibuk pada harta. Ada pula orang miskin pula, dia dah tak ada. Hati dia sibuk pula hubut dunia. Kasih pula pada dunia banyak. Kita tengok dia miskin je, kesian dia. Tapi hati dia penuh cinta pada dunia. Pun sama juga. Dalam miskin, kesian. Lepas tu hati cinta pada dunia. Kan kesian. Bertambah kesian. Dah jatuh ditimba tangga lagi. Sebab tu kena libatkan untuk selamatkan semua umat ini sebenarnya. Tak ada cara lain melainkan libatkan mereka dengan agama. Ajak mereka datang masjid, ajak mereka datang surau. Tu je kaedah nak penyelamat umat sekarang ni. Tak ada kaedah lain. Nak bagi dia motivasi apa kat luar ke, takkan jadi. Sebab tu Nabi isyaratkan setiap tempat yang Nabi singgah, Nabi akan dirikan masjid. Nak bagi tahu tu tempat perkumpulan manusia, tempat nak selesaikan masalah-masalah manusia, iaitu di masjid. Sebab tu kena ajak manusia kepada masjid. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kebinasaan yang kedua, bahawa menyeru ia yang lebih qadar itu kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus yang dihalalkan tu. Apabila orang lebih ni kan lebih dia dah bersedap kan. Semua sampai dapur pun ada aircon, sampai jamban pun ada aircon. Kan? Dia bersedap. Ni contoh, saya bagi contoh. Dia dah sedap kan. Sehingga dalam tandas mana saya pergi yang ada
ada pam minyak yang ada aircon. Petron di Senawang. Balik daripada Maidin tu, kita nak balik ngala ke highway tu. Ada satu Petron belah kiri, Sempang 4. Nak Paroi, nak belok kanan kan Paroi Jaya, teruskan balik ke Rembau. Petron belah kanan tu, tandas dia ada aircon. Siap bunga-bunga, saya cakap, wush, ini tandas 5 bintang. Keperanjat saya. Saya baru saya sampai situ. Ish, tandas ada aircon, siap ada pokok bunga pun, cantik. Kalau bentang tilam boleh tidur lah. Wangi, saya cakap, subhanallah. Betul-betul mewah betul. Kan? Dan ada juga saya pernah pergi ke rumah kawan, dia pun di Bukit Damansara tu pun sama juga. Kita punya air nak buang najis, nak buang kodok hajat kita tak terkeluar pula. Sebab apa? Masuk kapet. Nak buang air tu pijak kapet. Kita dah biasa pakai selipar apa semua. Masuk-masuk tengok kapet. Tandas kapet, tanda duduk tu kapet. Segan dah kita dah jadi. Nak bagi tahu mewah dia. Kalau orang yang dah lebih macam ni, apabila dia tak ada perkara benda tu cukup, dia akan rasa tak berapa selesa. Kan? Kono pula balik kampung kan, kampung tak ada aircon, nyamuk pula banyak. Tu yang datang penuh hotel Rembau tu air raya. Tengok. Air raya Rembau semua penuh hotel lah. Semua tak nak duduk kampung. Kan? Duduk sebab hotel sedap ada aircon. Homestay pun penuh. Homestay pun penuh. Sebab apa? Salah satunya ada juga sebab keluarga ramai. Ada juga kan. Ada juga sebab remeh lah. Tak dia bagi tak apalah kau duduklah. Dan tak apa. Dan pergi sewa kat luar. Kan? Kita tak nak berabut lah duduk kampung tu. Tak apa, aku duduk tak apa. Kan? Dan sewa kat luar. Sebab apa dah biasa sedap, tiba-tiba pergi tempat tak sedap kan. Parah. Saya macam ada satu kawan saya. Kan? Dia belajar di madrasah, di Siptaling, kawan saya, Kemboja. Orang Kemboja. Dekat sini dia seronok. Maknanya asrama semua ada kipas kan. Time balik cuti, tak tahan Kat sana karen tak ada, apa tak ada. Balik tu dia. Tak tahan dia kata, tu tak tahan lah dia kata. Dah biasa dengan nikmat, tiba-tiba nikmat tu tak ada. Baru rasa mujahadah. Macam orang pergi haji sekarang lah. Kan? Mana yang pergi haji sekarang dia tahulah. Baru dia tahu nikmat dia tu. Macam mana dulu duduk bilik sedap kan, berdua dengan bini kan. Ini tak sama dengan bini pula. Kan? Satu bilik pula dengan dengan kawan-kawan yang lain. Kan dah sampai Arafah, lain pula, duduk kemah aja pula. Lagi mujahadah dengan ramai apa semua. Baru tu nikmat tu dah. Tu Allah tarbiyah tu pada musim haji ni, pada bulan haji ni Allah tarbiyah manusia ni supaya ada mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu dia. Tu sebab tu apabila kita banyak sangat berlebihan kepada kadar, itu yang akan terjadi. Sebab apa? Kita dah bersedap-sedap dengan segala benda yang harus dan halal. Tak salah, harus benda tu. Tak salah pun, tak dosa. Boleh kat rumah nak pakai sampai bilik air nak bubuh aircon pun tak ada masalah. Tak salah, tak dosa pun. Pasang aircon dekat bilik air. Benda yang harus, tapi pasal dah bersedap-sedapan. Itu yang masalah yang bersedap-sedapan tu. Dia punya buruk dia tu bersedap-sedapan. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, badan dah sedap-sedap kan, dah biasa sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Tu dia. Borek dia nak tinggalkan. Kan? Dah biasa makan nasi, tiba-tiba makan ubi kayu. Kan parah tu. Kan? Kita pergi negara ni okey lah. Kono pergi negara-negara susah. Selalu travel bawa pun pergi tempat yang ada makan je. Walaupun pergi negara susah, tapi dia bawa masuk dekat makan yang special. Pergi duduk negara susah tu betul. Tengok. Sampai macam contoh saya pergi ke Bangladesh tahun 2009. 2009 ke 2008? 2008. Kan? Saya pergi. Kehidupan diorang ni macam kehidupan tahun 40-an ataupun 50-an zaman tu. Kan? Sampai beli boreh pun minta kurang. Boreh tu dah murah.
berapa ringgit dia sekilo, berapa sen je. Diorang minta kurang lagi. Kita pergi dengan orang kan, dia belikan barang untuk kita. Kau jangan beli, biar aku. Dia tahu kau luar, kau takkan dapat kurang. Sampai beras pun boleh tawar. Nak bagi tahu kehidupan orang susahnya nak beli beras tu. Sampai beras pun orang tawar. Sekarang mewah yang datang sini tu, tengok. Itu kerja, diorang kerja Petronas ke, diorang kerja MOP ke, itu kerja senangnya bagi diorang. Diorang kerja kilang kain. Kain tu, kilang kain pakai bukannya kain bekas tekan mesin. Ketak tengok gitu, bukan. Kita kat Malaysia ni tekan, dia jalan sendiri. Ni pakai tangan, kelkak tu. Pakai tangan. Gaji sebulan berapa? 500 taka. 500 taka. Masa tu duit Malaysia, RM1 duit Malaysia 18 taka. 500 taka berapa? Sebulan gaji. Lepas tu diorang kerja ke kilang tu bukan dekat. Rumah dia ada 5 kilo. Naik apa? Naik kaki je. Naik kaki, bukan naik motor, bukan naik basikal. Yang naik basikal tu cikgu sekolah. Masa zaman saya pergi tu, naik basikal tu cikgu sekolah. Tapi yang naik motor, engineer naik motor tu. IR. Yang naik motor tu IR, bukan orang biasa. Kan? Yang ada kereta tu tokek kilang canacur, iaitu muruku tu. Yang sekarang dijual kat Malaysia sekarang ni. Ada muruku, ada campur muruku campur, lepas tu ada kacang hijau keras tu. Ada campur. Dia panggil canacur. Canacur. Tanyalah, tu makanan rasmi Bangladesh tu. Dengan berteh goreng tu. Dia makan gitu je. Kan? Punya susahnya kehidupan orang. Nak bagi tahu. Bukannya mudah-mudah. Makan pun kan senang. Makan labu air pun. Labu air tu makan lah. Labu. Tapi labu sunnah lah. Labu air tu dengan dia buat sambal dia yang saya tak boleh makan lah. Podeh nak mampui. Kan? Lepas tu tawar habis. Tak boleh makan. Tawar meleset. Tak boleh nak makan. Podeh semacam. Tu dia panggil sabji. Tanya kalau kat Bangla yang dekat apa? Dekat Petronas kan. Kalau sebut sabji tu meleleh elio macam sambal belacan kira itu. Tanya lah, kau jumpa, dia mesti tahu je. Sabji. Dia kata, Ji. Nak bagi tahu, apabila dia dah, sama juga sekarang dia sedap kan. Kojo dalam aircon, apa semua dalam aircon je kes dia. Balik kat sana, tengok dia. Berpuluh-puluh tak dia. Orang tua-tua, umur 70 tahun, lumba jalan kaki. Kita tak boleh challenge. Saya, mula-mula saya masa pindah tempat tu, saya jalan kaki. Jauh orang tu kat belakang. Jauh betul. Orang tua. Tiba-tiba dah sebelah kita. Lepas tu dah jauh pula kocik ke depan. Punya kuat jalan kaki. Angkat batu-bata ni nak pasang, nak buat bangunan. Kita pakai keren angkat batu-bata. Batu-bata dia bukan kecil macam kita. Batu-bata dia satu petak besar tu macam batu blok kita tu. Batu-bata tau. Dia orang tua yang pikul. Letak 5 biji, angkat pikul, naik tingkat 3. Bukannya pakai keren. Itu kat Dakar boleh lah. Dakar je yang mungkin pekan bandar dia tu kan. Bandar Dakar. Itu dah banyak teknologi sikit lah. Pun tak canggih mana pun. Tapi yang pedalaman semua lagi masih pakai manual. Susah. Sebab saya pergi sana memang rasa time datang musim sejuk tak apalah. Tak rasa sangat kipas tu. Bila tukar, saya duduk saya sampai bertukar musim. Keluar hujan air batu. Lepas tu, mesin air batu semua keluar depan. Panas. Nyamuk macam lobah. Siapa tak ada kelambu, memang nangis lah. Mana tu? Berdarah-darah. Kelambu saya beli kelambu tu. Berdarah-darah kelambu tu. Sebab apa? Nyamuk tu dia terbang, dia turun isap darah kita tu. Berlari dia. Dia punya kebulur dia tu. Berlari dia kejar kita. Saya cakap, subhanallah. Besar-besar, kasar-kasar nyamuk Nak beritahu dengan susah. Pergi masuk jamban. Saya ingat tu ketawa lah. Masuk jamban tu terpaksa bawa ubat nyamuk. Itu memang saya tak dapat nak lupakan. Masuk jamban tu terpaksa bawa ubat nyamuk. Cap King Kong. Masuk bawa nyamuk. Lepas tu apa? Lepas habis buang air besar je. Buka je jamban tu. Asap tu keluar. Pukul-pukul keluar. Itu pengalaman saya lah. Memang betul. Tapi memang tarbiyah kita baru rasa Allah syukur nikmat kan. Apabila tak pergi kat negara susah, tak ada. Ini pergi Turki. Pergi Ecuador. Pergi Brazil, tempat-tempat yang cantik. Memang tak rasa pergi tempat susah macam itu. Ada orang pergi Kamboja kan, tidur hotel. Mana ada tidur rumah orang kampung. Tidur rumah orang kampung baru tahu susah dia macam mana.
Kan? Hari ni orang hantar wakaf Quran kan, tidur hotel tak ada, tidur kat rumah orang kampung dia, kipis tak ada tu. Itu dia tak menikmati kesusahan. Saya memang menikmati kesusahan orang Bangladesh. Saya menikmatinya. Kita tahu. Kan? Memang saya tahu. Ada satu tempat tu, kalau musim sejuk, ni panjang cerita dia, sikit tak apa lah. Biar saya teringat, saya nak pergi lagi sebenarnya. Azam tu nak pergi tu. Dia punya pengalaman kat sana banyak. Kan? Ada satu tempat musim sejuk ni, dia orang telah hantar saya panggil masjid peti ais. Sebab apa? Dinding dia semua zinc. Berpuluh-puluh zinc tu. Kalau waktu malam macam kita kampung dulu, kan zinc berpuluh-puluh kan. Kita semua berpuluh-puluh. Wah, tidur dengan tak ada apa-apa semua. Selimut pun dia gigit tulang. Tengah hari ni sejuk macam sekarang ni. Tengah hari. Bayangkan waktu malam. 6 boleh, 5 boleh. Ada yang sampai 9. Dia punya, tak boleh jadi. Kan, kono pula, kena mandi wajib pada itu, berasap-asap lah badan. Itu dia. Sikit lah tu. Itu pengalaman. Memang nampak, apabila kita bersusah payah, nampak kosan kita, hati kita dengan Allah tu begitu dekat. Betul? Apabila kita susah payah ni, memang hati kita dah pegang Allah saja. Keluarga kita jauh, siapa lagi kita nak tolong? Kawan-kawan kita yang sekeliling. Orang semua tak kenal kita, kan? Barulah kita tahu kehidupan dia. Orang pula tak sama macam orang Melayu dia. Dia orang tak reti nak pujuk-pujuk kita ni. Kita mengajuk ke apa kat dia kan? Tak reti dah. Dia buat bodoh je. Dia tak reti. Apa tu mengajuk tu tak reti. Tapi dia orang bagus je. Dia orang bergaduh tu sekejap baik. Kita ni kalau bergaduh, tahun depan belum tentu baik lagi. Itu beza je kehidupan orang Malaysia ni dengan kelibuan dengan negara-negara luar. Tu sedikit lah. Tu sikit cerita. Okey, habis cerita tu. Baik. Dan apabila badannya biasa bersedap-sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya yang bersedap itu, dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Mesti teringat akan harta dia, kasih dia nak bagi orang. Tu yang tersimpan dia. Itu yang ada motor tu jadi tukun tu. Ada yang kereta punya dia tak jual pun tak apalah. Biar dia ada depan mata Den. Tu dia kasih. Sebab apa? Kasih akan harta tu. Tu cuba kita buang sifat-sifat tu. Lawan nafsu. Kalau lawan nafsu berjaya lah. Macam saya berjaya jugalah. Saya ada buat satu motor Honda Cup kan. Saya sayang nak jual tu. Tapi ada orang minat. Ada orang minat. Orang yang minat pula orang yang buat jembatan yang lama tak siap tu kita tu. Sekarang dah siap, alhamdulillah. Datang dia jumpa saya. Dia minat. Saya minat dengan motor tuan ni. Saya cakap saya sananya saya sayang nak jual ni. Tapi dia kata saya nak beli juga. Boleh lah jual lah. Saya pun fikir jual lah. Walaupun tak apa saya jual lah. Jual. Alhamdulillah. Lopeh juga saya lawan nafsu tu. Nafsu tu nak biarlah. Motor legend kan. Kononnya simpan. Dia setuju harga pun cantik. Jalan lah. Motor tak hebat mana. Motor GBOJ je. Tapi minat dia. Kita bagilah. Kan. Sayang tu sayang lah. Tapi lawan juga nafsu. Bagilah. Tapi harga pun okey, ngam lah. Ambil lah. Kita pun tak kisahlah sangat. Tak adalah fikir benda tu kan. Tapi kalau harga tak okey tu sayang lagi. Tu cakap belum sampai makam. Belum sampai makam macam itulah. Dan apabila kasih ia kata saya terjadi ia padanya beberapa kesalahan. Sabda Nabi Isa alaihissalam, wallahu a'lam. Cukup dah tu. Sebab dah bunyi. Panjang cerita motor pun dah jual lah. Mana motor dah jual tamat lah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.